Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput khas oleh Allah untuk mengimarahkan rumahnya, kerana hanya senya yang layak mengimarahkan rumah Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Maka apabila kita datang ke rumah Allah Ta'ala, saya ingatkan diri saya dan sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Saya datang untuk mengimarahkan rumah Allah dengan mengisinya dengan majlis ilmu dan memuliakan tuan-tuan sidang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala sebagai tetamu Allah. Itu dia, clear. Jadi kita datang ke rumah Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan sedang jemaah yang mulia Ta'ala datang untuk mengimah ke rumah Allah, lalu menghidupkannya dengan aqamas salat, mendirikan salat dan mengisi dengan majlis ilmu, maka kerja ini, amalan ini amalan yang besar. Seringkali saya ulang berkali-kali. Kenapa kena banyak kali? Sebab hal berkaitan dengan iman ini perkara gaib, dia tak nampak.
Barangnya nampak pun boleh lupa, ini kan pula yang tak nampak. Dia perkara yang datang dari kesedaran, rasa, dari hati. Yang merasai itu kena berkali-kali boleh tembus ke hati. Kita bimbang berkali-kali melantun balik keluar. Sebab tebal sangat luar tu tak tembus ke hati. Dia kalau makam orang yang bertakwa ataupun yang terus kepada kesedaran ini dari hati. Kita tak apalah melalui makam syariat lah. Kita syariat, kita buat banyak kali, mudah-mudahan tembus kepada hakikatnya. Memang datang pada kulit tu, kulit kan, kita nak ambil isinya, kita kupas kulit dah. Kupas kulit, tebal sangat kulit. Macam buah kelapa lah. Dah kupas, tengok dapat buah, dah jumpa pula nalahnya tu, burung dia tu. Kalau dah lama sangat, tu hati-hati. Macam durian lah kan, nak kupas kulit dia tu, berduri pula tu. Kalau orang yang tak pernah makan durian, dia anggap ini buah apa ni, duri ni, buruk, buang. Padahal raja bagi segala buah. Sampai dapat gelaran musangking. Jadi maknanya syariat kita ni berkali-kali. Sebab apa? Sebab supaya sampai makam, sampai hudur hati. Itu sebab kita kadang buat amalan berkali-kali, syariat berkali-kali. Kenapa tak disyariatkan solat sekali je? Solat cukup lah. Buat apa nak solat banyak kali? Kita syahadah cukup dah. Syahadah nak buat apa? Syahadah lagi dalam tahiyat, buat apa lagi? Rupa-rupanya hati kita ni dikelilingi oleh perkara yang sangat bahaya. Itu nafsu. Itu yang nafsu ni apa? Kebendaan. Kebendaan tu apa tu? Keras, kulit. Nafsu sebab tu ubat dia itu dengan tegas, bukan keras, tegas. Dia by instruction je. Dosa tak boleh, la mamnu tak boleh. Dia macam tu. Agak tak faham lagi, bagi satu kali, bagi peringatan. Datang ujian demi ujian, mananya ambil iktibar, dia akan angkat hatinya sedar. Maka yang tak ambil iktibar jadi bala bagi dia. Jadi apatah lagi yang amalan itu berkaitan dengan iman, dia mesti dari iman. Sebab tu Nabi SAW mengingatkan kita, jadidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Kalau ikut kan dah cukup sekali kita syahadah, macam tadi kita kata kalimat thayyibah, sekali sebut cukup. Rupa-rupa tidak begitu. Dia kena berkali-kali supaya apa? Meresap di hati, sebati, mendarah daging dia panggil. Itu dia. Dia ulang banyak kali dengan apa? Kesedaran demi kesedaran. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mukminin kan, mukminun ni, masjid pun nama mukminun. Orang-orang yang mukmin ni kerja dia sentiasa recharge. Berkali-kali itu kerja orang mukmin. Sebab tu bila pergi kepada mukmin ni, menjaga iman sebenarnya. Orang mukmin ni yang menjaga iman sebab dia nak pergi kepada makam muttaqin, orang bertakwa. Orang bertakwa ni sebab apa? Dia nak menjaga iman. Orang beriman ni dia kena dengar peringatan berkali-kali supaya terjaga iman dia, tertegak amalannya dengan jelas. Apatah lagi amalan ni datang rumah Allah. Saya sering kali ingatkan diri saya, sebab saya sama macam tuan-tuan juga. Datang hari-hari 30 hari datang masjid. Bimbang-bimbang datang jadi biasa. Itu saya lah. Sekadar memenuhi masa antara maghrib dan isyak, atau lepas ceramah balik. Besok kita part lain pula, atas ceramah balik, apa jadi dengan jemaah lentok kata. Itu payah tu. Tak boleh. Jadi saya kena ingatkan, datang ke rumah Allah ni hanya terpilih, dijemput oleh Allah. Jadi datang mengasihi Allah, syukur, alhamdulillah, dijemput oleh Allah SWT. Dalilnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Sentiasa ingat yang tu. Dalil datang rumah Allah ni atas tiket jemputan, pergi ke rumah Allah. HQ kita di Makkahul Mukarramah, itu HQ. Sini branch. Sama je, ikutkan. Tapi jangan pakai tawaf kat sini pula. Kan jalan sesat, jangan. Cek pasal buat Kaabah belakang, jangan. Tapi memang bertawaf juga masuk dalam ni. Apa dia tawaf tu? Apa ibrah tawaf? Pembersihan. Sebab tu balik pada haji umrah ibarat seperti dilahirkan semula. Apa peranan masjid? Membersihkan hati. Iktikaf tujuan apa? Mengurung hati itu supaya tidak terkesan dengan nafsu.
Itu kan pusingan tawaf tu. Pusingan tu pula arah lawan jam. Kalau ikut kepada konsep penjanaan tenaga, memang arah lawan jam. Kalau tengok mesin basuh, washing machine, memang arah lawan jam pusingan dia. Dia keluar mesti bersihnya. Nabi kata ulang alik solat 5 waktu tu sebenarnya di masjid. Ulang alik, bersih. Bersihlah hati dia. Itu dia. Tapi memandangkan amalan ini melibatkan iman. Iman ini kerja besar. Sebab kita nak menjaga iman ni memang susah. Sebab Nabi SAW menjaga iman, dan para sahabat semua pertaruhkan nyawa, darah dan nyawa, jaga iman. Islam insya-Allah, bila iman tertegak, Islam terpelihara. Kalau orang beriman dah ramai, tak payah disuruhlah solat. Kalau orang beriman tu dah ramai, tak payah disuruhlah nak imarahkan masjid. Kalau orang beriman dah ramai, tak usah tipu, tak usah risaulah kena tipu ke, rasuah ke, jangan takut. Sebab apa? Imannya terpelihara, tertegak. Sebab tu membangunkan iman, kalau bagi masa dengan Nabi SAW itu lamanya kat Mekah 13 tahun. Islam ya sukar juga dalam membangun Islam itu, tetapi lebih sukar untuk membangunkan iman. Sebab membangunkan perkara yang tersembunyi, yang tak nampak, itu jauh lebih besar kerjanya. Sebab tu apa yang kita lakukan ini berkali-kali itu sebenarnya adalah untuk menjaga iman. Wa iman sama dengan lafaz niat pun. Lafaz niat, kalau niat itu sebenarnya lintasan saja, tapi kenapa nak lafazkan, nak jaga niat, tu je lah. Kokok lah tadi tu perasan semayang subuh, dah sama gelap lah, kokok lah tapi tak berlaku lah begitu, kokok lah kan. Jadi bila kita lafaz sholli, maknanya kita tahu dah, fikiran kita terus je menjaga niat. Malah kita menjaga syariat ni sebenarnya menjaga niat, menjaga iman. Dia saling lengkap melengkapi. Syariat, hakikat tu saling lengkap melengkapi. Dia tidak boleh terpisah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka dengan itu, saya serulah diri saya, memandangkan kuliah ni kat masjid, saya akan ambil masa mukadimah tu janggal dan canggung kalau saya tak tekankan bab masjid. Sebab itulah KPI kita. Masjid ni adalah tempat pembangunan kehidupan. Selalu saya ulang berkali-kali. Kalau kita berjaya memuliakan rumah Allah SWT dengan kita mentazimkan dia, kita lihat dengan satu kebesaran, satu kehebatan, maka insya-Allah Allah SWT akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat sana. Dan ini terbukti bagaimana Nabi Sulaiman AS berjaya membina Masjidil Aqsa. Kan? Bila membina Masjidil Aqsa, Allah tawarkan nak apa? Allah tanya dekat Nabi Sulaiman AS. Maka Nabi Sulaiman AS minta kepada Allah SWT. Surah As-Sad ayat 35. Itu doa Nabi Sulaiman AS. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tengok bagaimana Nabi Sulaiman AS boleh mendapat kekayaan yang luar biasa. Ni kita kaji pasal Nabi lah kan. Bagaimana boleh berjaya. Macam kalau kita nak ambil ibrah, nak berjaya dalam dunia kita ni, apatah lagi akhirat, sudah pasti kita nak berjaya. Dunia ni kita nak berjaya juga. Kita nak dapat husnayain, dua kebaikan. Dunia pun kita kuasai, apatah lagi akhirat pun kita nak berjaya. Kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana para nabi, para anbiya berjaya untuk menguasai dunia? Mereka memuliakan rumah Allah. Kita boleh lihat bagaimana Nabi Sulaiman AS, akhirnya Allah bagi kerajaan yang tak ada tolok bandingannya. Sebab apa? Sebab berjaya membina Masjidil Aqsa. Kalau tengok baginda Nabi SAW membina Masjid Quba. Jadi kerja-kerja membina masjid, menghidupkan masjid ni sebenarnya kerja-kerja besar. Dan satu lagi tamsilan juga boleh kita ambil renung dan kita ambil iktibar. Masjid ni adalah tempat pemerintahan langit dan bumi sebenarnya. Sebab dikaitkan dengan Baitullah, rumah Allah kan. Yang perlukan rumah tu kita, bukan Allah. Jangan salah faham. Kita yang perlukan tempat. Sebab kita ni makam syariat. Kita perlukan tempat untuk kita stop dan kita buat amalan. Baik. Maka di situ kalau kita lihat, kita sebagai manusia dalam pengajian hakikat kehidupan ni, dan bertepatan tajuk kita saya sambung dalam perbahasan diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Kita Allah jadikan sedang jemaahnya mulakan Ta'ala. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah dalam satu kenyataan,
Dan satu kata-kata hikmah dia sebut Sayyidina Ali bin Abi Talib al-Marah wajah karamallahu wajhah ini ada seorang yang Allah berikan kebijaksanaan yang luar biasa. Sebab Nabi SAW mendoakan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ini. Kata beliau, diri manusia itu kecil saja, tapi di dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang besar. Kalau ikutkan manusia ini dari sudut fizikal kalah serba-serbi. Fizikal kalah serba-serbi. Tapi kalau diukur dengan kejadian yang selain daripada itu, katanya, apa dia? Roh. Kita ada dua unsur, jasmani, rohani. Dalam perbahasan hakikat kehidupan ini, sebab apa kita bahas tajuk ni? Sebab dalam perbahasan kehidupan, bermula kehidupan itu dengan kebenaran, siddiq. Kita ambil sifat wajib Nabi yang pertama itu siddiq, sodaqah, benar, jujur. Bila mencari kebenaran, kebenaran itu bermula di mana? Bermula pada melihat kebesaran Allah. Dalil yang mana? Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian alam. Ini wahyu ni turun ketika Nabi SAW mencari makna kehidupan. Nah, kita ni mungkin dipahamkan dengan pahaman belajar agama bukan untuk kehidupan. Mungkinlah. Sebab kita nampak belajar agama sekadar sistem pendidikan. Sebab nak hidup silat hari bulan tak pakai agama. Nak hidup pakai apa? Pekerjaan. Kerja apa? Nampak dia beza tak beza tu? Agama ya kita belajar kurang-kurang ustaz. Ayat dia. Kurang-kurang adalah agama. Allah komannya ayat. Koman tu tuan-tuan. Kurang-kurang adalah agama, tak adalah dia, tak ada ni sangat tahu sangat basic-basic tu. Habis dia nak hidup macam mana? Kita kena ajar dia kerja. Jadi maksud dia nak hidup dengan apa? Dengan agama atau dengan kerja? Kerja. Nampak macam biasa ayat ni? Memanglah ustaz kerja. Tak kerja tak hidup lah. Bila dia hidup dengan kerja dia, apa berlaku? Penyelewangan berlaku. Dia akan buat kerosakan dengan kerja ni. Malah dia tak nampak apa pun. Dia nampak apa? Yang tahu aku nak hidup. Tak kisah orang lain mati pun tak apa. Ananiah kepentingan diri. Maka ni berlaku tidak? Berlaku pada zaman Nabi SAW itu sebelum kedatangan Islam. Masing-masing nak mengerjakan dunia ni. Akhirnya apa? The best man win lah. Tengok apa jadi sekarang. Kalau masing-masing tidak hidup dengan agama, pisahkan hidup itu dengan kerja dan agama ni, macam tadi ayat tadi, apa jadi? Siapa yang kuat, dia akan menang. Kuat macam mana? Kau pandai lah kuat tu katanya. Ikutlah katanya, yang penting aku dapat. Nampak? Yang penting dia dapat untuk survive hidup dia. Sebab apa? Dia hidup dengan kerja, bukan hidup dengan agama. Kalau hidup dengan agama, perbincangannya berbeza. 360 berbeza. Dengan agama mesti bermula dengan apa? Iman. Belajar tentang siddiq, cari makna rezeki. Kenal dulu tuan tanah Kedaung panggil. Ni dunia siapa punya? Bagi salam dulu. Ibarat gitulah, ni tamsil. Masuk rumah orang, apa? Masuk kandang lembu mengembu, masuk kandang kambing mengembek. Jangan main masuk main redah. Tu dia. Hidup ni kena pandai, jangan mandai-mandai. Biasa ayat tu dengar. Ayat lagi satu, hidup ni kena bijak, jangan sampai terlajak. Itu lebih bagus. Kena bijak, sebab fatonah ada sifat Nabi kat situ. Kena bijak, sebab yang tak bijak tu yang terlajak tu. Dah terlajak, habis. Setiap perkara yang terlajak mesti ada implikasi dia, kena tanggung. Cause and effect akan berlaku dalam hidup ni. Baik. Maka di sini tadi, bila kehidupan itu, Nabi cari makna kehidupan. Sebab waktu itu masyarakat jahiliah apa kata? Mereka ni keturunan businessman. Ni toreh ni darah ni, orang kata keluar duit tu. Ibarat begitulah. Kalau orang kata dia ni keturunan mana ni? Ni keturunan meniaga ni. Ahli perniagaan. Bila sebut ahli perniagaan, kita akan gambarkan apa? Adat niaga untung. Adat niaga.
Kalaupun orang kata adat lah untung rugi, tapi banyak yang untung daripada rugi sebenarnya. Banyak yang untung daripada rugi. Rugi itu ada, tapi untung tu berganda-ganda. Tapi sebab untung tak ingat dunia, Allah rugikan balik terus. Itu je. Sebab mana tidaknya semua beli kat dia. Mana kata tak ada saya untung sikit aja. Sikit apa kalau dah ramai beli? Memang dia kata untung sikit ma tu apa? Ma tu satu tu. Setiap kali yang datang tengok beratus orang. Ini bukan untung sikit dah ni. Lain lah kalau semua berniaga benda yang sama, tu lain. Ni dah peniaga dengan pembeli, banyak pembeli lagi peniaga. Fikir logik hukum akal, banyaklah untung, rugi pula. Kadang-kadang alasan, ingat senang ke nak maintain, padahal nak cover line. Baik, maka buat Quraisy, yang kafir Quraisy ni semua dah ada, tapi sebab apa? Sebab mereka hidup tak ada pegangan. Maka sebab tu sifat Nabi yang pertama tu siddiq. Maka dalam kehidupan itu mencari kebenaran, siddiq, kejujuran, kebenaran. Maka Nabi beruzlah di Gua Hira mencari kebenaran, turunnya Al-Quran. Kita pun kena buat yang sama dalam kehidupan, cari kebenaran. Dekat mana cari dah? Tak payah jauh-jauh, datang tempat yang telah Nabi hidupkan, masjid. Sinilah tempat dapat kebenaran. Dalil surah At-Taubah ayat 18. Fa'asa ula ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Petunjuk tu kebenaran. Dengan cara apa? Majlis ilmu. Memang Nabi SAW hidupkan di masjid Nabi itu majlis ilmu. Di situlah universitinya. Di tiang-tiang itulah tempat masyayikh-masyayikh mengajar. Itu cara dia. Datang masjid dapat ilmu, beramal, berilmu dan beramal. Itu sebenar. Cuma peredaran zaman tu berkembang, maka kita formalkan pendidikan. Tak apalah, tapi jangan ketepikan masjid. Sebab bermula dengan masjid. Jangan ketepikan. Ibarat macam tak perlu dah ada lain lah. Jangan. Dia kena di masjid juga sebenarnya. Kok mana pun. Centralized system tu tak boleh pisahkan. Hilang semua. Nah, maka di situ bila hidup agama itu kehidupan. Sebab apa? Sebab ada benda yang tak kena manusia tanpa agama. Bila sebut agama di sini, dia merujuk kepada inna dina indallahil Islam. Bagi kita dah faham, alhamdulillah. 23 tahun Nabi berdakwah, dapat nama Islam, gelarannya Islam. Tapi kalau kita nak faham lebih benar, itu adalah hidup yang diterajui ataupun perjalanan kehidupan itu menuju kepada ketenangan, mencari jalan ketenangan. Sebab tu Islam tu jalan kesejahteraan. Baik, maka dengan itu kalau kita lihat, setelah yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Tu dalil yang kedua. Merujuk kepada apa? Kejadian diri. Wallahi, kejadian manusia adalah kejadian yang paling bahasa mudah masterpiece. Tu bahasa paling mudah lah nak bagi faham. Dalam banyak-banyak kejadian yang kita kagumi di luar sana, tengok kejadian langit, tengok bumi, tengok gunung, tengok semua perkara yang menjadi kebesaran yang kita akan kagum. Percayalah, manusia lebih dikagumi daripada seluruh kejadian itu sebenarnya. Dalilnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu. Dalilnya apa lagi? Ketika Allah nak jadikan kita ni, bermula Nabi Adam AS, Allah bagi tahu announcement. Saya dah ulang dah cerita ni tentang bagaimana Allah SWT mengumpulkan para malaikat dengan jin. Paling banyak sekali malaikat, dan kita memang dikenali di kalangan malaikat sebenarnya. Setakat dikenalangi oleh penduduk bumi tak ramai. Sebenarnya malaikat itu ciptaan yang paling banyak. Malaikat. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Malaikat maklum akan manusia. Ketika kata lain, kita keluar lagi malaikat kenal. Ni yang Allah kata dulu tu. Dia ni. Sebab itu mana-mana hamba-hambanya, yakni hamba Allah SWT yang taat kepada Allah, para malaikat itu menjadi tenteranya sebenarnya.
atau pekerja. Malaikat ini dijadikan untuk manusia. Sebab kita pemimpin, bila pemimpin khalifah, ada tak pimpinan? Ada. Apa namanya pemimpin kalau tak ada pimpinan? Khalifah itu pemimpin. Maka ada tak pimpinan? Ada. Sebab tu jangan terkejut ada orang boleh memimpin alam ini. Ada. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Lagi sekali kita ambil sampel. Dan Nabi Muhammad SAW pemimpin rahmatan lil alamin, memimpin alam. Makna kata apa? Manusia ini memang ada alam yang besar. Kenapa menjadi sebegitu hebat? Kerana pada manusia itu Allah mengangkat darjat sekiranya manusia itu benar-benar mengetahuinya. Sebagai contoh dalam surah Sajadah ayat 9 yang selalu saya ulang berkali-kali juga. Tapi dalam tajuk ini kita mendalaminya. Apa ayatnya? Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya. Summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah, serta meniupkan padanya rohnya. Di kata lain, kekuasaan. Ni kejadian yang lain tiada dikaitkan dengan roh, walaupun ada boleh dinisbahkan, tetapi pada manusia ini jelas summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Maknanya suar ni musawwir, panggil bentuk ni disempurnakan elok. Kejadian kita ni subhanallah, setakat ni kejadian kita yang paling kompleks, dengan tangan kita, dengan mata, dengan telinga, subhanallah. Malah dalam surah Al-Mu'minun ayat 17, dalam diri manusia Allah kata, dalam makna ayat 17, 7 jalan Allah jadikan atas diri kita. Ada 7 jalan tu disamakan dengan 7 petala langit, 7 petala bumi. Surah Al-Mu'minun ayat 17. Laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Allah jadikan atas diri manusia itu ada 7 jalan. Yang ini para mufassirin, ulama meletakkan 7 jalan itu dikaitkan dengan kedudukan nafsu. Yang mana nafsu kamilah tu paling tinggi. Bermula dengan nafsu lawam, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, mardiyah, radiyah, kamilah. Itu kedudukan nafs. Dan nafs ini juga memberi kesan kepada roh tadi. Baik. Maka di sini, dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, afidah, perasaan dan akal fikiran. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, dia sebut diri menterjemahkan kekuasaan Allah itu, maka ada satu lagi kejadian yang Allah jadikan yang bukan semata-mata berbentuk benda. Contoh, bukan berbicara soal mata, bukan berbicara soal telinga. Dan ini memang kajian disuruh. Ayat surah Al-Alaq ayat 2 tadi, khalaqal insana min 'alaq. Ayat yang ketiga, iqra wa rabbukal akram. Allah suruh baca balik iqra wa rabbukal akram. Kemuliaan Allah Ta'ala itu ada pada siapa? Manusia. Sebab tu setakat hari ini tak ada lagi ciptaan wa ima iblis sekalipun yang berani mengaku Tuhan. Iblis terkejut dia bila Firaun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Lari dia kata, balik awal aku lari. Okeylah. Dia tahu dah ini makhluk lagi dahsyat pada aku, mengaku Tuhan. Lepas tu iblis ni, dia bukannya ahlul maksiat asalnya, dia ahlul ibadah. Tinggal lagi dia kufur, kafir, kana minal kafirin, sebab dia sombong, aba wastakbar. Tapi ngaku Tuhan tidak. Sebab apa satu lagi kenapa iblis tak boleh ngaku Tuhan? Sebab sifat kekuasaan Allah Ta'ala itu Allah tidak campakkan pada iblis. Tak ada. Allah letakkan pada Nabi Adam AS. Allah tiupkan kehebatan-kehebatan itu jadi khalifah atau khalif ni pengganti, wakil, atau bahasa mudah wakil Allah. Siapa wakil Allah ni? Para Nabi dan Rasul. Kita ni pengikut lah, pengikut para Nabi, pengikut Nabi SAW lah. Tapi yang mewakilkan itu para Nabi dan Rasul, utusan Allah, wakil Allah. Bila sebut wakil, kalau kita terjemah bab wakil ni, besar cerita bab wakil ni. Sebab apa? Dia akan menjadi, orang kata kuasa tu Allah dah plikit. Tu kata memberikan, dia panggil tajaliyat, menterjemahkan. Sebab tu kalau tak mengaji, kalau tak perhalusi bab akidah satu, kemudian bab kehidupan ni kita letakkan pada akhlak. Akidah betul dah, tahu dah, akhlak dia pula bimbang jadi seperti iblis.
Iblis ni apa? Dia mengaku mulia tu. Dan bahaya pada kita, sebab iblis dia mengaku mulia pada kejadian tanah. Nampak? Kejadian tanah, aku daripada tanah. Surah Al-A'raf ayat 13 boleh rujuk. Ana khairu minhu, aku lebih mulia daripada Nabi Adam AS. Itu kemuliaan itu diukur pada tanah dan daripada api dan tanah. Tamak. Iblis dia kan pada api, Nabi Adam AS pada tanah. Tapi manusia akan mengaku mulia, dia akan mengaku sifat. Apa dia? Aku kaya, aku bijak, aku kuat. Mana lagi dahsyat? Setakat dia nak mengaku mulia dengan api, lantak dia lah. Dia tak mengaku Tuhan tau. Cuma Allah marah, kenapa engkau macam mana boleh kata api mulia pula? Aku tak pernah mulia kan Nabi. Ibarat gitulah. Sebab apa? Sebab dia tertipu dengan kebenaran. Itu api lah. Api bukan api macam api bumi ni, bukan api gas dapur kita, tak. Api iblis ni api biru. Api paling panas. Biru ni cantik lah, biru dia. Dia kalau dia ada tu biru. Jadi kalau mata-mata merah tu, itu paling bawah. Dia kalau kena sampuk tu mata biru. Dan biru ni api tenang. Tu jangan terkejut. Ustaz, dia marah-marah tu syaitan. Nabi kata api tu syaitan. La taghdab, jangan marah, sebab berkaitan dengan api. Nabi nak cerita pasal api. Tapi ada api yang tak marah. Ni ketua dia. Ketua. Kalau kita tengok contoh, kalau kita ambil tamsil, katalah kita tengok cerita orang yang betul ke tidak Allah alam. Tak apalah, ambil cerita yang betul. Ketua silat lah, tok guru lah. Biasa anak murid ni, anak murid yang lompat-lompat. Tok guru ni slow dia. Tu. Dia slow, dia tengok, sekali dia tampar, sekali terpelanting belakang. Anak murid yang baru nak belajar ni melompat-lompat dia, nak tunjuk buah. Anak murid baru dapat buah, pantang sentuh dah, terangkat tangan, pantang. Nak pergi tahu kau ada apa. Tok guru tak? Saya sempatlah dengan Tuan Guru Niza. Dia silap cakap, dia anak murid yang ketiga arwah Ustaz Hanafi. Tuan-tuan, Ustaz Hanafi silap cakap Hanafi. Dia ni kalau jumpa kecil orang. Dia dapat ilmu tu direct yang ketiga lah, sanad yang ketiga. Kecil orang, taklah tinggi mana pun. Tapi kalau sekali kacau dia, tuan jangan cek pasal. Rendah tawaduk orang dia kecil. Dia kalau kata dia datang tu, alah aku boleh makan lah dia ni. Nak nunjukkan gitulah iblis. Iblis ni dia memang sifat dia gitu, slow motion, cakap pun slow talk. Sebab apa? Sebab dia nak masuk pada hawa ni, dia nak menghembusi, dia nak meniup hembusan, simpulan itu. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia tiup. Sebab tu kalau santau pun dia tak ada santau baling batu kan, tak ada. Itu kan santau kita baling balik. Dia keluar, dia baling batu, kita baling balik. Tapi kalau santau dia macam ni, dia tiup. Halus dia pergi zap, tapi kena berdarah kawan. Jangan main santau angin. Sebab tu keluar rumah minta lindung. Sekarang lagi macam-macam. Keluar rumah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingat, masuk rumah pun sama, minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Kita tak nampak yang perkara-perkara gaib ni. Baik, maka di sini kalau kita lihat kejadian yang sebaliknya, itu adalah ruh yang ada sifat mendengar, melihat dan afidah, merasai hati ni. Ni yang menyebabkan manusia diangkat darjat, sebab dia menterjemahkan sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dia beramal tapi dia tidak tahu nak menterjemahkan. Contoh, kaya. Macam mana nak terjemahkan kaya? Malaikat boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Memang Allah tak bagi pada malaikat. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahu 'alal malaikah. Ayat 31 Al-Baqarah. Allah bagi dekat iblis dan sekutunya jin, syaitan, tak ada. Sebab tu kita tak dengar lagi syaitan kaya, tak ada. Kaya syaitan ni, walaupun dia curi duit orang, tak ada. Tak ada lagi syaitan kaya, tak ada.
Tapi biasa tuan dia kaya. Tuan dia tu yang membela syaitan tu, membela jin. Jinnya, syaitan tu sebenarnya jin. Syaitan ni kumpulan. Dia pertubuhan dia panggil. Pertubuhan yang menyokong iblis. Iblis kana minal jin. Yang ingkar mungkar pada Allah, maka syaitan. Penghasut dia panggil. Syaitan ni penghasut. Maka penghasut ni boleh jadi pada dua golongan, manusia dan jin. Jadi yang menghasut buat jahat ni syaitan juga. Kau ni kan macam syaitan tau. Bukan syaitan, kau ni syaitan tau. Mengajak orang buat jahat, syaitan. Mana-mana yang mengajak orang buat jahat, syaitan. Sebab syaitan tu maksudnya penghasut. Nah, jadi tak ada lagi orang panggil. Dan tak ada lagi binatang panggil pun. Contoh Ferrari, kuda tu kan, kuda merah. Kaya kuda ni. Tak ada. Orang tak ada panggil kuda kaya walaupun harga dia 2 juta. Orang tak panggil unta merah 2 juta tuan. Unta merah 2 juta lebih. Jadi kalau agak-agak bosan nak pakai Ferrari, beli unta merah buat datang masjid. Tak ada masalah. Parking tepi tu. Unta merah haji 2.5 juta. Kaya haji. Orang tak ada kaya unta, tak ada. Tak ada tuan-tuan. Pakailah sehebat mana pun barang kat atas muka bumi ni, takkan dipanggil kaya pada barang tu. Yang dipanggil orang kaya. Qalilan ma tashkurun. Ni yang bahaya ni. Supaya kamu bersyukur. Tetapi Allah kata sikit yang bersyukur. Apa maksud sikit yang bersyukur? Sikit sangat yang kembali mengenal akan hakikat itu, mengenal Allah. Akhirnya dia tidak membesarkan Allah. Ini hati-hati. Sebab itu iblis meniupkan was-was itu supaya kau lah kaya. Ada was-was, kau yang kaya. Sedangkan wa antal ghani wa nahnu fuqara. Kita fakir lillah. Bukti kita fakir, dah berharta pun masih berharap jangan habis. Ya Allah tolonglah ya Allah. Tolong ya Allah. Memang kita minta ke Allah. Bukan salah berharta. Tapi salahnya kita rasa berkuasa dengan harta itu. Macam tak habis dia rasa. Padahal minta ke Allah tu. Tu cara dia. Kita minta ke Allah. Kita minta munajat, ya Allah. Sebelum nak naik kita minta ke Allah. Munajat kita. Ustaz datang, ustaz buat ni strip. Ustaz tolong ustaz. Mak telefon mak ni bisa tolong doakan mak Jumpa orang tolong doakan ya berjaya ni. Tumpa ni. Lepas berjaya tak jumpa semua. Mana pergi dia? Tak dapat dikesan nampak? Sibuk. Jadi masalah. Baik. Maka di situ kejadian manusia ini bukan yang dibesarkan itu jasad, tidak. Tak ada lagi orang puji pada jasad. Wa imma kalau jasad itu pun contoh Allah jadikan dengan rupanya cantik. Orang puji cantik bukan rupa saja. Orang tak puji mata, hidung tak. Orang puji secara khulasah, kesimpulan terus. Cantiklah. Nampak? Cantiklah. Dia tak sebut rupalah, tak ada. Sama juga orang takkan puji duit. Orang tak aja, bilion lah, tak ada. Berdolar lah, tak ada. Orang sebut kaya lah. Orang tak sebut, kalau badan tu sasa katalah terjemahan, nampak tegap, boleh angkat barang kuat-kuat kan. Orang kata kuat lah. Orang tak sebut beketul lah, tak ada. Orang tak sebut benda. Jadi walaupun badan dia tak bergetul, tapi dia menurun, dia makan muntah badang. Tu cerita tipu tu kan. Nak kuatnya pasal tak ada orang menurun-menurun ni. Jadi si syaitan ni adalah, dia ada barang tiruan ni barang tiruan. Sifat tadi tu Allah jadikan ada tiruan dia. Ada yang boleh dapat direct dengan Allah SWT itu, dan ada yang boleh dapat tiruannya pada benda. Contoh kuat yang direct dengan Allah itu contoh. Dalam kisah Nabi Sulaiman AS menyuruh pada kata bagi satu instruction, arahan, siapa boleh angkat istana Ratu Balqis, maka Iprit pun Allah bagi juga, cuma bukan yang asli. Dia sebab dia terjemahan, dia boleh tiru, maka dia mengatakan dia tawar diri, aku boleh. Iprit ni ketua lah. Lepas iblis, Iprit lah, dia naik presiden. Dia naik presiden. Ni sungguh ni. Dia naik presiden ada dua, Iprit dengan Dajjal. Dalam di kalangan manusia itu Dajjal, sebab manusia memang Dajjal berbentuk manusia, Iprit tu berbentuk syaitan, jin. Jadi ada dua division. Azan. Oh ya, okey.
Bye bye. Tama. Allah saja. Allah, Allah. Allah. La haula wala quwwata illa Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, baik, kita buat kesimpulan, sambung sikit tadi. Maka kalau kita lihat kekuatan tadi, ya. Ifrit dia nak mengangkat istana Ratu Balqis. Tapi ambil masa 8 jam. 8 jam lebih kurang. Sebab apa? Sebelum tuan katanya duduk bangun daripada meja tu, meja pengurusan tu, menguruskan tadbir negara. Tapi yang diceritakan di sini namanya seorang manusia tu Asaf bin Barkhaya namanya. Asif ataupun Asaf bin Barkhaya. Manusia ni dia diriwayatkan ni penasihat kepada Nabi Sulaiman AS. Tengok, sebelum mata berkelip, kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, beliau cerita ni antara amalan ni beliau cerita lah, dapat dengan kepanggil ni mursal lah, mursal kita daripada penyampaian ni daripada beliau sendiri. Dia kata apa? Barkhaya ni, Asif bin Barkhaya, dia kata apa? Waktu tu tengah bincang tentang kekuasaan Allah melalui Asmaul Husna. Dia kata mengamalkan 99 Asmaul Husna itu jadi rutin harian dia. Kekuatan itu Allah berikan kepada manusia. Ifrit pun tak boleh lawan, sebab memang Allah tak bagi kepada selain makhluk yang lain. Duplicate ada, sebab tu bagi yang tidak mahu rapat dengan Allah, dia akan pergi melalui jalan yang selain Allah. Ada juga, tapi temporary lah. Dia hanya berorientasikan nafsu. Bila nafsu ni dia dapat kuat tu, dia akan jadi orang yang luar kawalan. Dia akan jadi orang yang agresif. Sebab tu orang yang menuntut menurun ni, dia akan jadi orang yang agresif. Dia kalau betul dapat ilmu yang benar ni, dia bukan agresif, dia akan jadi orang yang maksudnya bunyinya pasif, slow steady. Tapi dia tidaklah lemah, lembab. Ayat dia lembab, dia bukan begitu. Lemah, bukan. Dia jadi tenang. Dia ada ilmu-ilmu, dan dia pun tak akan menggunakan ilmu itu. Dia diberikan, dia anugerahkan oleh Allah SWT. Dan memang kita semua
Semua yang bernama manusia ini memang Allah akan anugerahkan sifat itu untuk kita gunakan ke jalan Allah Ta'ala sebenarnya. Wa rabbaka fakabbir. Memang surah Al-Mudassir itu. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Memang Allah SWT berikan sifat kekuasaannya itu pada manusia untuk mentadbir urus alam dunia ini, bermula dengan alam diri, alam keluarga, alam rumah tangga, alam perniagaan. Semua alam ini perlukan dengan alimul alamal insana malam ya'lam, ilmu sifat Allah. Sebab tu kalau kita lihat penutup, kenapa kuasa-kuasa besar yang mengatakan mereka kuasa besar masih tak boleh menguasai dunia sepenuhnya? Sebab nak kuasai dunia ni kena dengan ilmu Allah. Mana boleh ilmu syaitan? Ilmu syaitan tak boleh. Tu mereka nak menurun beria nak dapat Masjid Aqsa tu sebab mereka nak buka buku yang dah lama harut wal marut tu lah. Mereka nak ambil tu mantra tu, mereka nak baca tu je. Mereka baca tu macam yang cerita TV tu lah, mau keluar tu keluar semua tu. Apa yang mereka buat dalam TV tu memuja-muja tu betul. Cuma kita lah tak nampak depan mata lagi. Memang mereka nak muja. Mereka nak muji Allah tak ada, jadi memang muja syaitan. Tu cerita dia. Jadi syaitan ni pula ketuanya iblis, dia akan duplicate lah ilmu tu. Hanya tipu saja. Barang tipu. Kaya dia nampakkan harta, kuat dia nampakkan benda. Sebab tu banyak kefahaman yang memahami tentang bila nak sifat itu khurafat. Nak kuat dia cari khurafat. Dia cari benda, tangkal, pakai itu, pakai ini. Kau nak kaya, kau menurun kat sini. Datang menurun, dia datang tapi Ramli tu kan ketuk meja kan. Macam-macam cara lah. Nak pengasih, pakai ini. Habis semua benda dia bendakan sifat. Padahal sifat itu tidak berbenda, tidak berbentuk. Dengan taat sujud pada Allah SWT, mohon kepada Allah SWT, Allah akan kurniakan sifat itu. Masya Allah. Dan bila kurniaan tu sampai, dan kita pun tak terasa kita memakai, dia benda tu datang mengalir, maka di saat itulah kita akan merasakan kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabbir. Baik, jadi sedang jemaah yang Allah, sampai situ saja insya-Allah. Nanti kita sambung pada perbahasan yang akan datang pada tahun hadapan. Lama bunyi itu nak ambil masa sikit tu, tahun depan jumpa balik. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah pelihara kita semua daripada segala bentuk balak bencana, ujian, musibah yang mendatang ni. Kita mohon kepada Allah SWT dijauhkan sejauh-jauhnya daripada kesusahan yang membuatkan kita terhalang untuk beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan semuanya hadir pada malam yang menonton, insya-Allah Allah pilih kita semuanya dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, atas kata-kata kurang bicara. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta